Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu sekali lagi untuk episod yang ketiga sesi kopi panas di Instagram official Richworks dan juga di Facebook Richworks. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana mula menonton. Terima kasih. So hari ini adalah hari yang ketiga saya bersiaran secara langsung. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. So apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih kerana mereka yang sudah mula menonton di Instagram official Richworks. Dan bagi anda di Facebook Richworks, mohon bantuan saya nak tanya, adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas? So kalau suara saya jelas, visual saya jelas, saya nak anda tolong tulis situ jelas. Type situ jelas. Bantu saya untuk tulis jelas. Kalau semua jelas, saya nak anda bantu saya juga. Okey, kalau semua jelas, saya nak anda bantu saya untuk, terima kasih kepada Cik Hakim Zakaria di Instagram, dua-dua jelas. Terima kasih Cik IrXN. Macam nak sebut ni, kadang-kadang you all punya nama ni bombastik. So saya nak anda semua bantu saya untuk, tolong bantu saya untuk tekan love, belanja like. Saya punya sesi live ni kena bayar tuan-tuan dan puan-puan. Kena bayar. Terima kasih Tuan Ahmad Zulkarnain, terima kasih Cik Aslina Rashid. Okey, sesi live saya ni kena bayar. Apakah bayarannya? Bayarannya adalah kena tekan love dengan like tu sebanyak mungkin. Tekan love dengan like tu sebanyak mungkin. Terima kasih kepada Puan Nik, terima kasih Puan Nura, terima kasih Haji Zahari, Farmasi Permai dari Kelantan. Terima kasih. Tolong belanja love, belanja like, laju-laju tekan. So itu adalah bayaran untuk tengok live pada petang ni. So hari ni kita pada hari Ahad, saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk terus share sesi petang, iaitu sesi kopi panas, yang mana tujuan sesi ni diadakan adalah untuk kita borak-borak santai tentang pengurusan bisnes, tentang area yang pada saya cover, iaitu melibatkan tentang contoh macam pengurusan cash flow, pengurusan costing, tentang HR, tentang taxation. So tentang juga apa lagi, benda-benda yang melibatkan sisi-sisi back office lah, back office dalam bisnes. Of course, kita sebelum ni kita punya topik lebih santai. Cuma hari ni saya sebenarnya topik tu nampak je santai, tapi saya rasa saya nak try untuk bagi lebih sikit. Boleh tak saya bagi lebih sikit? Saya nak bagi dia topik dia lebih deep. Siapa rasa okey kalau saya bagi topik tu lebih deep? Angkat tangan, say I. Tulis situ okey untuk deep. Deep, tulis situ deep, D-E-E-P, maksudnya dalam. Kita nak cover topik dalam sikit. Saya rasa nak try lah. Okey ke tak boleh ni? Adadam.co, saya nak tanya, umur 16 tapi teringin buka barber, apa first saya kena buat? Okey, soalan yang menarik ni. Umur 16 buka barber. Ni bukan sesi tanya soalan, tapi pada saya okey kalau ada soalan macam ni. Tadi Tuan Adadam.co okey. Tolong simpan soalan ni, Adadam.co Nanti saya nak kupas tentang ni. Okey. Tak apa, tuan tunggu sampai habis. Nanti kita, lepas saya cover sikit topik saya, dan saya mungkin boleh sentuh tentang soalan ni. Soalan yang sangat menarik daripada Tuan Adadam.co. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah masuk ke tahun 2020, dan saya harap anda semua dah settle tentang azam tahun baru. Mungkin ada lagi nak pergiatkan ke apa lagi. Tapi sebelum tu juga, okey, terima kasih kerana mereka yang belanja love dengan like. Saya nak minta tolong juga untuk di Instagram, tolong tag ataupun boleh tag, saya rasa boleh tag boleh tag sesiapa yang dalam kenalan anda untuk tonton live ni. Sama juga di Facebook, saya nak anda tolong tag rakan-rakan untuk tonton live ni. Sebab topik hari ni bunyi dia santai, pasal membaca, tapi saya sebenarnya nak cover lagi deep. Saya saja nak pancing je. Sebab kalau saya takut saya terus tulis pasal deep kan, you all nanti kan pitam, tak nak dengar pula. So di Facebook kita ada Aisyah, support saya dari Team Richworks, berikan tepukan kepada Aisyah. Di Instagram kita ada, okey, Instagram saya kena check, nanti dia keluar lah tu siapa yang support saya pada hari ini. Okey, so ada tim saya juga di Instagram, berikan tepukan kepada tim saya. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, apa saya nak anda
belajar sesuatu Okey, sebelum tu saya nak minta tolong. Saya ada nak minum kopi sikit. Okey, alhamdulillah. So nama pun sesi kopi panas, kena minum kopi lah. So dia kopi suam lah hari ni. Tu sebab boleh minum banyak sikit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tanya orang sebelah, dah minum belum? Cakap orang sebelah, dah minum ke belum? Tanya. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, first of all, saya nak bagi tahu yang topik pada hari ni adalah tentang membaca. Tapi sebenarnya macam saya cakap tadi, saya nak pancing. So, tapi ada satu benda saya nak ajar anda tentang membaca. Sebab nak tahu say I. Tulis itu I, tulis I. Okey, hari Ahad saya assume ramai yang cuti. Ada juga di pantai timur ataupun di pantai utara, even di selatan juga. Hari Ahad bekerja, dan actually tak kisah dekat mana pun, memang hari-hari kerja. Especially kalau anda business owner, memang hari-hari anda akan bekerja. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan adalah saya suka bila hari Ahad ni saya diajar satu benda tau. Hari Ahad ni biasanya adalah hari yang mana sesuai untuk kita baca surat khabar. So siapa sini masih lagi dari kecil dulu dia pernah baca surat khabar? Surat khabar Ahad. Surat khabar Ahad yang memang betul-betul baca surat khabar. Tapi cuma sekarang ni, zaman sekarang, kita dah lama tak beli surat khabar, betul? Kita dah tak. Basically, kita semua tengok dekat phone, dekat online saja, betul? Betul. So kita dah tak baca surat khabar macam dulu. Kita dah macam kadang-kadang kita dah terlalu banyak sangat sumber berita yang kita ambil sampai kita lupa yang kita kena sebenarnya kena sesekali kena update diri kita untuk baca paper. Tapi saya suka kenapa kalau hari Ahad ni adalah hari yang bagus untuk anda start balik membaca akhbar. Dan sekarang ni, zaman sekarang baca akhbar lebih best sebab semuanya di dalam phone. Anda boleh just go to website ataupun anda boleh subscribe mana-mana bahan bacaan. Tapi cara nak baca tu macam mana? Okey. Tengok saya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Bila kita cerita pasal hari Ahad, amalan membaca hari Ahad yang bagus, alhamdulillah, saya anak cikgu tuan-tuan dan puan-puan. Mak saya seorang guru besar. Selepas bersara last terakhir dia guru besar. So dia ada satu benda betul yang dia buat, yang dia sangat konsisten, yang mana dia akan pastikan masa saya kecil dulu, kita ada surat khabar yang dihantar setiap hari ke rumah. Dan especially kalau macam hari Ahad, dulu kita akan ada 2 jenis akhbar yang dihantar. Of course, dia ada akhbar bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tapi in the first place dia ajar tentang baca bahasa Melayu dulu. Sebab dia nak bagi, sebab dia cikgu bahasa Melayu, so dia lagi suka kita perkasakan bahasa Melayu dulu. Tapi lama kelamaan saya sendiri yang ambil inisiatif untuk tambah bahasa Inggeris punya surat khabar. Okey. Apa yang best tentang kita baca surat khabar ni? Okey, tuan-tuan dan puan, tengok saya. Okey, ready? Okey. Cara membaca berita, cara membaca, kenapa penting baca surat khabar ni? Sebab sebenarnya kita kadang-kadang baca surat khabar ni, kita tak semestinya kita kena baca semua. Kita kena baca headline, tuan-tuan. Headline, tajuk utama. Dan kenapa saya cakap membaca surat khabar pada hari Ahad adalah satu benda yang best, sebab ada certain segmen tu dia ceritakan tentang analisa, tentang komen, tentang artikel. Topik-topik macam ni yang best, yang mana dia kupas. Dan most of the thing kadang-kadang dia ada kupas tentang business, ada kupas tentang politik, ada kupas tentang hiburan. Macam hari Ahad, tahulah ada sisipan hiburan tu, betul? Cuma sekarang ni disebabkan orang dah jarang gila beli surat khabar. Tanya orang sebelah, bila last beli surat khabar? Tanya. Bila last beli surat khabar? Tanya orang sebelah, bila last? It's actually dah lama gila dah you all tak beli surat khabar, betul? Tapi saya nak anda semua ada, it's actually memang kena baca balik. Sebab berita-berita, kenapa? Okay, mungkin orang kata kadang-kadang berita akhbar ni tak tepat lah, berita akhbar ni tak menjurus apa yang saya nak baca lah. Ingat cakap saya sebenarnya nak suruh you baca headline. Baca headline dan juga baca tentang komen. Biasakan diri. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, dia macam ni Kisah dia macam ni. Bila you baca headline, dapatkan headline tu, you akan basically cari sumber lain juga untuk dibaca. Sebagai contoh, hari ni punya headline apa? Hari ni punya headline. Siapa boleh ingat hari ni punya headline apa? Surat khabar. Boleh ingat ke headline hari ni? Macam hari Ahad ni. Boleh tahu tak apa yang berlaku ni sekarang? Boleh saya cerita tak? Siapa nak tahu? Say I. Siapa nak tahu? Say I. Dia akan menakutkan sikit, tapi just nak bagi tahu je cara anda untuk melihat dunia ni macam ni. Cara anda untuk berfikir bisnes ni boleh pergi international.
Of course tuan-tuan dan puan-puan, kita ada cerita pasal politik terlalu banyak. Saya tak nak sentuh yang politik ni. Saya nak sentuh pasal satu benda yang kadang-kadang kita bila baca, kita akan nampak dia punya pentingnya kita kena membaca dalam pelbagai segi. Especially kita kena baca surat khabar. Okey. Lama dah tak beli surat khabar. Yes, lama dah. Ramai orang dah lama tak beli dah. Tak ingat tuan-tuan, tak ingat. Okey. Apa yang best untuk hari ni punya berita okey. Kebanyakan kita tuan-tuan dan puan-puan, kita cuma baca berita ataupun kita banyak baca WhatsApp, kita banyak baca Facebook, kita baca benda yang kita rasa macam hanya ikut kerangka yang kita duduk dalam kepompong kita. Tapi kalau kita baca surat khabar, kita akan tahu banyak benda yang di luar kepompong. Inilah di luar kepompong tu maksudnya apa tahu? Kita tahu tentang berita di luar negara. Contoh sekarang ni yang paling saya rasa bagus berita yang berlaku adalah, salah satunya adalah tentang kebakaran hutan di Australia. Ayol macam, apa benda yang berlaku kat Australia, ada kebakaran hutan, apa kena-mengenanya ni? Tu satu. Tahu ke tak tahu? Siapa tahu pasal berita ni? Satu lagi berita pasal ada serangan oleh kerajaan US kepada Iran, apa semua benda macam tu. Apa kena-mengena berita ni dengan saya? Saya tak ada kena-mengena, saya okey je kat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, anda kena faham satu benda. Cakap dengan orang sebelah, apa dia? Cakap dengan orang sebelah, hashtag tanya apa dia. Okey. Kita start, bila dia macam ni bila anda start baca berita yang macam ni, anda baca headline macam ni, anda akan rasa macam anda akan trigger anda punya minda untuk okey, sebenarnya dekat dunia ni macam-macam benda berlaku. Saya sebenarnya bukan pasal anda kena go deep tentang topik tu. Saya nak anda faham yang dekat dunia ni terlalu banyak benda anda kena baca, anda kena start explore, anda kena start ambil kisah, ambil tahu. Sebab okey, anda kena ingat di kita ni, Malaysia ni satu negara yang basically majikan wajib carum perkeso kepada pekerja wazir asing. Bagus. Itu salah satu juga. Terima kasih Lensa Syahril, Tuan Syahril kita. Malaysia kecil, tapi apa berlaku dekat luar negara dia akan impact kepada kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. So kalau macam ada pergolakan di Timur Tengah, of course dia akan impact kepada harga minyak. Kalau ada kebakaran di Australia, of course dia akan efek kepada the whole dunia ni sekarang dah semakin panas. Dia akan efek kepada banyak benda. Contoh lagi, kalau lagi saya juga suka kalau you tahu tentang berita di kawasan Asia Tenggara. Apa yang berlaku kalau ada negara-negara keliling ada pilihan raya. Things is actually macam ni lah. Bukan saya suruh anda menyebut untuk berita luar negara. It's actually saya nak anda start mula membaca tu, melihat dalam kerangka benda yang anda tak tahu. Macam contoh Cik Mazni Zhao, orang Australia turut sama Muslim, dia solat minta hujan. Yes, betul. Diorang dekat Australia tengah buat solat hajat minta hujan. Climate change, perhatiin. Yes. Apa sebenarnya topik hari ni tuan-tuan dan puan-puan? Membaca tu adalah permulaan untuk apa tau? Permulaan untuk anda tahu tentang dunia sekeliling. Permulaan untuk anda lebih aware tentang apa berlaku di sekeliling. Dan itu yang saya akan relate balik tentang bisnes anda, yang mana saya nak bagi tahu kenapa kami di Richworks sangat-sangat aware tentang apa yang berlaku di sekeliling. Especially pasal, macam saya sebut tadi, kepakaran saya dari awal adalah tentang pengurusan cash flow, tentang pengurusan costing, tentang HR, tentang percukaian. So saya nak tanya anda, tengok saya nak tanya anda. So sekarang ni saya nak tanya, berapakah gaji minimum? Gaji minimum di 57 bandar utama di Malaysia. Ambil deep tak deep tu? Berapa gaji minimum ni? Tahu ke tak tahu? Tu tadi pasal perkeso, wajib carum kepada pekerja asing. Siapa tahu? Tahukah anda kadar cukai personal untuk individu naik menjadi 30%, setinggi 30%. Tapi sebaliknya, tahukah anda kadar cukai untuk syarikat sedia berhad, dia ada threshold yang baru, 600,000 pertama, 17%. Tengok, banyak tak benda yang tiba-tiba apa benda ni, apa dia cakap ni, macam tak tahu je. Of course tuan-tuan dan puan-puan, saya tu saya cakap, saya bukan kata nak pergi go deep, saya just nak trigger anda go deep. Sebab ini baru sesi ketiga saya, dan ramai dekat sini tak kenal saya lagi. So saya tak nak pergi terlalu deep, saya tak nak terus pergi go kepada topik yang mendalam. That's why saya ada group lain yang saya share tentang benda ni
Very deep. Tapi dekat yang hari ni punya topik, saya nak anda start berfikir, okay, macam mana nak thinking tu lebih mendalam. That's why kena start baca. That's why saya pun, okay, mungkin ada antara anda suka baca tentang gosip, mungkin ada antara anda suka baca tentang berita sukan. Actually kan, sejujurnya saya cakap dengan anda boleh teruskan baca, tapi anda kena ada skill membaca. Jangan baca tu macam lama sangat. Baca, anda kena baca, anda kena tahu semua berita ni. Sebab kadang-kadang benda ni akan efek. Sebab benda ni ada salah satu caranya, anda kena baca benda ni. Kadang-kadang dia melibatkan marketing skill, melibatkan pengetahuan melibatkan cara untuk anda tahu apa sekarang ni minat orang, apa sebenarnya yang orang tengah trigger. Sebab ini akan membantu kempen. Itu dari segi marketing, tentang copywriting, tentang content. Anda kena tahu dunia sekarang. Anda kena tahu apa 18 kali aura 19. Siapa tahu tu? Siapa tahu? Aura lain macam sampai 19. 18 kali dia okey, tapi aura ke-19 lain macam aura dia. Benda-benda macam ni boleh tahu ke tak kalau tak baca banyak benda? Betul? Yang dekat FB ni dia ada lagi ke tak ni? Macam tak ada je. Tahu ke tak maksud saya? Maksud saya adalah, of course, tahu, kena tahu. It's not that. Dia macam ni lah, kita kena baca banyak benda, tapi kita jangan baca semua benda. Tapi kita kena tahu tentang apa yang berlaku di sekeliling. Dan especially kalau anda start nak jadi seorang business owner yang akan pergi lebih jauh, akan tarik minat ramai orang, anda kena tahu minat semua orang. Anda kena tahu minat semua orang. Minat semua orang tu apa, dan of course anda terpaksa baca banyak benda lah. So siapa tahu semalam, contoh saya cakap, kalau anda dekat Sabah, siapa tahu dekat Sabah semalam ada apa? Semalam ada hari penamaan calon, pilihan raya kecil. Of course anda kena tahu. Bukan kena tahu, kena sibuk nak tahu siapa nak menang ke apa semua. Tidak. Anda kena tahu supaya anda tahu, okay, so something, kalau saya just so happen ada bisnes kat Sabah, okay, ini satu benda yang mungkin saya boleh buka kedai ke apa ke, tak salah saya dekat Kimanis. Siapa yang tahu? So faham ke tak ni tuan-tuan dan puan-puan? It's not about anda kena start membaca ni. Dia macam ni lah. That's why saya pilih hari Ahad untuk anda membaca ni, hari cuti. Sebab hari cuti lah anda ada peluang untuk baca banyak benda. Hari kerja anda mungkin sibuk. Tapi ingat cakap saya, janganlah sibuk baca benda yang tak ilmiah sangat, yang tak membantu kepada ke arah bisnes anda. Jangan baca banyak benda macam tu. Bukan saya cakap tak boleh baca komik. Mungkin ada orang dia nak release tension, bacalah benda macam tu. Tapi jangan banyakkan. That's why permulaan dia, baca surat khabar dulu. Baca surat khabar dulu, baca headline, dan anda akan faham. Anda kena start lepas saya tutup live ni, anda start baca surat khabar dan anda flip. Kalau selama ni segmen bisnes anda tak pernah pergilah tengok segmen bisnes. Segmen berita luar negara, pergilah tengok. Pergi tengok benda-benda tu. So hari ni kita ada Seha rupanya di kita punya Instagram. Berikan tepukan kepada Seha dalam nak urus bisnes tu. Itu adalah saya punya Instagram yang saya juga nak anda follow, nak urus bisnes. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, lama tak membaca surat khabar. Yes, pergi baca. Cik Noi, partner Kuala Lumpur, lama tak jumpa you. Biasa nampak you komen. Ni sekarang dah dapat jumpa balik lagi. So tuan-tuan dan puan-puan, start baca surat khabar. You all akan faham apa maksud saya. Dan inilah saya nak cakap. Saya tengok macam anda semua boleh kalau saya go tentang topik-topik deep. So mungkin esok kita akan start topik yang sedikit deep. Cuma hari ni dia santai lagi, sebab hari ni masih hari Ahad. Saya masih baru nak panaskan diri. Nama pun sesi kopi panas. Dia panas tu kita bagi dia suam dulu, nanti baru dia bagi menggelegak. Okey. Setakat ni okey lagi. Boleh saya sambung lagi? Tulis situ boleh. Sikit je lagi. Saya nak sambung sikit lagi. Saya nak ada satu benda yang saya nak kupas sikit. Boleh? Boleh ke tak boleh ni? Okey. Yang di Facebook Richwork, saya paksa diri untuk membaca setengah jam sebelum tidur. AJF Fitrah Alami, disiplinkan diri. Okey. Sebelum tidur baru nak baca Ini takut tak sampai setengah jam 5 minit kot telah boleh tidur lah kot. Tak kisahlah, janji start membaca. Sebab kita kena baca. Sebab apa salah satu sebab kenapa saya nak anda start membaca adalah, sebagai seorang business owner, membaca sangat-sangat penting. Bunyi dia macam membaca sangat-sangat penting. Yes. Sebab seorang business owner, siapa kat sini business owner? Hampir kebanyakan anda business owner, betul? Okey. Business owner kena baca sebab salah satunya, nak jaga duit, kena pandai baca. Nak nampak duit lebih banyak, kena pandai baca. Nak semua benda boleh jadi something, kena pandai baca.
So seriously, kalau anda dah memang dari awal dah tanamkan diri suka membaca, nanti bila anda nak urus duit pun anda akan sangat-sangat particular. Bila anda nak kira kos pun anda akan baca dan kaji semua benda, sangat-sangat kaji. Anda akan benda-benda yang melibatkan perundangan anda akan start baca sebab anda dah start trigger kenapa kena baca. So hari ni topik pasal baca je tuan-tuan puan. Dan saya cakap betul lah, pasal baca ni kalau anda ambil mudah, anda macam tak apalah, kita tak payah baca sangat, tengok CP-CP je, dia akan tak jadi banyak benda yang dia takkan menyelesaikan banyak masalah nanti. Sebab kadang-kadang anda kena ingat kalau contoh siapa sini banyak dia sign benda. Siapa sini selalu tanda tangan? Tanda tangan borang daftar apa-apalah, tanda tangan perjanjian lah. You all baca ke tak baca? Saya tanya anda, adakah anda jenis yang akan membaca butiran-butiran penting? Contoh, nak sewa bangunan, tanda tangan. Baca tenancy agreement. Contoh, daftar program rich work, baca tak syarat dan termah masuk program rich work? Contoh. Cakap orang sebelah, contoh. Daftar kad kredit, baca tak? Tentang syarat-syarat kad kredit, apa termah dan syaratnya? Contoh juga, banyak ni, buka bank account, baca ke tak? Contoh, keluarkan duit, invoice klien bagi, baca ke tak baca? Banyak macam bunyi dia macam topik ni sangat macam ini macam kena lecture je ni. Siapa rasa dia macam terkesan? #mohon terasa. So, tuan-tuan dan puan-puan, seriously, anda kena start banyak baca. Kena start trigger something so that dia akan membantu anda untuk go further lebih lagi. Dan inilah satu benda saya nak share. Okay, adakah tadi tuan Adamko ada lagi? Yang tadi dia tanya soalan tadi tu, ada ke tak lagi? Dekat Instagram. Baca sekali lalu. Okey, janji start baca sekali lalu. Janji baca. Baca sekali lalu akan menyebabkan anda baca berkali-kali. Start baca sekali lalu. Topik-topik yang anda selama ni tak nak tengok baca. Kalau macam rasa macam ni tak ada kena-mengena dengan aku, tak nak baca. Baca topik, tajuk je, baca tajuk. Cara baca tu kena skill. Kalau baca artikel ke apa, baca yang mula dengan baca habis pun okey. Start buat macam tu. Ni saya nak tanya ni, ada lagi ke tak tuan Adamko ni? Tadi dia ada tanya satu soalan. Saya rasa soalan dia bagus. Kalau dia ada kat sini, bagi tahu. Kalau tidak, saya lain kali kita jawab soalan dia. Okey, ini bukan sesi tanya soalan, tapi sebab tadi dia dah tertanya soalan. Kalau dia ada lagi lah. Okey, tak apa. Okey tak ni? Okey lagi ke tak ni? Okey, kalau tuan Adamko tak ada ni, saya nak share satu konten last. Boleh? Boleh ke tak? Adakah boleh? Kalau boleh tulis situ, boleh sambung. Boleh sambung last satu topik lagi. Satu tips lagi. Boleh? Pasal baca ni. Okey? Yang dia akan membezakan anda punya so topik ni tak rasa stres lah. Memang tak stres lah. Kalau kat ke tempat lain akan stres. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu benda saya nak bagi tahu. Okey. Anda tahu tak? Kalau anda adalah business owner, kegagalan anda ada skill membaca yang betul akan menyebabkan anda boleh dikenakan denda ataupun dia boleh masuk jail. Wow, serius berat Yes, berat tuan-tuan dan puan-puan. That's why you minta saya go deep kan. So hari ni saya go deep sikit. Bunyi suara pun dah serius dah. Okay, bagi anda yang business owner, siapa sini business owner under enterprise? Siapa sini under enterprise? Siapa sini pengarah syarikat, director, sendirian berhad? Okay, siapa sini bos yang bertanggungjawab tentang bayaran KWSP ataupun bayaran tentang staff atau potongan cukai? Anda tahu tak, anda punya tanggungjawab masa anda daftar apa-apa, anda ada sign apa-apa kan? Sign tu dah menunjukkan sebenarnya kalau anda tahu, anda tanda tangan jadi business owner ni, apa saja kesilapan yang anda buat, kerajaan boleh denda anda kalau anda tak patuh. Kerajaan boleh buat macam-macam kalau anda tak sedar yang anda punya tanggungjawab besar. Dan benda ni semua anda tak boleh cakap anda tak tahu. Anda tak boleh cakap saya dah hire accountant saya untuk settlekan, saya dah hire tax agent saya untuk settlekan, saya dah hire company secretary saya untuk settlekan, saya dah hire saya punya manager untuk settlekan, saya dah hire saya punya HR untuk settlekan. Semua benda tu tak guna pakai. Sebab kalau something, apa-apa surat kalau sampai, dia akan sampai atas nama anda. Cakap dengan sebelah, nama anda, ataupun sebenarnya nama saya.
Sebab in the first place anda tak tahu, tak baca betul-betul, banyak terma dan syarat, anda tak faham sebenarnya tanggungjawab bila run business, pergi balik kat business owner. So itu yang saya kata, hari ni hari yang ketiga baru saya live di Instagram official Richworks dan di Facebook Richworks untuk sesi 5.30 petang ni. So topik-topik macam ni yang saya akan tekankan, yang saya akan bagi anda rasa macam terpanggil, bagi anda berfikir sejenak. Okay, betul juga apa dia cakap ni. Mungkin selama ni you tak pernah terfikir. So inilah topik yang saya rasa, saya harap dia akan beri trigger something untuk anda. Untuk anda lebih alert tentang kepentingan, anda kena baca. Dan anda kena lebih inilah, lebih start untuk go through somewhere yang lebih jauh lagi. Okey, ada satu soalan ni dari tadi dia tanya ni, Tuan Aziz Yahya. Boleh saya jawab soalan lah satu sebab ada ni. So sebelum saya jawab soalan dia, last saya nak anda tolong belanja love dengan like, belanja love dengan like, laju-laju. Belanja love dengan like. Okey, Tuan Aziz Yahya dia tanya, "Bos, macam mana saya nak mulakan bisnes?" Okey, macam mana nak mulakan bisnes? Okey. Saya punya konsep senang je nak mulakan bisnes. Ada 2 tips saya boleh bagi share. Berapa tips? 2 tips. Okey, tips pertama, ready. Kalau ready tulis itu ready, tulis ready. Okey. Tips pertama adalah Tuan Aziz Yahya, saya nak anda jual sesuatu. Jual saja apa benda. Start menjual. Start menjual dan dapatkan duit. Okey, start menjual dan dapatkan duit. Tapi mesti bisnes yang halal lah. Jangan curi, jangan jual barang salah, jangan jual barang yang tak ni. Start jual. Itu yang pertama. Supaya anda dapat something, anda dapat duit, dapat cash, anda dapat something yang mendatangkan income. Okey. Seterusnya, dapat je income Tuan Aziz dan orang lain juga, pergi terus daftar SSM. Daftar enterprise, pergi terus daftar. Dan bila daftar tu, baca apa? Baca terma dan syarat mendaftar enterprise. Bagi terma dan syarat mendaftar enterprise. Pergi daftar. Kenapa? Kenapa saya suruh terus daftar? Bila anda start daftar, anda akan jadi serius. Bila anda start jadi serius, barulah anda boleh grow. Sebab ramai orang dia buat bisnes, benda betul yang dia buat, benda pertama adalah yes, dia jual sesuatu. Dia start jual. Bila dia start jual, dia dapat duit. Okey, dia jual. So dia dapat income. Tapi yang gagal ramai orang, tuan-tuan dan puan-puan, adalah dah start jual, mereka tak nak daftar. Sebab mereka takut apa? Takut kena bayar cukai. Takut duit habis sebab tak pandai urus. Takut tak tahu macam mana nak banyak pening kepala. Malas lah, bisnes biasa je lah, malah nak pening kepala. Disebabkan itulah ramai orang bisnes ni macam tu je. Hari ni contoh dia buka kedai kat pasar malam, esok dia jadi ejen pula. Ejen jual bantal Das Abdul agaknya. Hari esok dia tiba-tiba nak jual kosmetik. Hari lain tiba-tiba masa raya pula dia jual kuih raya. Sebab dia tidak ada konsistensi. Sebab in the first place dia tidak daftar bisnes. So tu yang saya cakap, daftar ni tanda serius. Anda jual je apa-apa anda nak jual. Lepas anda dah jual, anda nampak dapat buat duit, daftar bisnes atas apa anda jual tu. Sebab benda yang anda jual tu obviously boleh buat duit, sebab anda dah berjual something. Itu sebab saya tak suruh anda pergi daftar SSM dulu. Saya suruh anda jual something dulu. Jual something, dapat duit. Duit tu guna untuk modal untuk daftar SSM. Tapi kena baca lah terma dan syarat. Itu topik hari ni. Topik hari ni trigger anda untuk start membaca. Okay. Dapat sesuatu tak tuan-tuan dan puan-puan? Mudah ke tak mudah? Of course tak mudah kalau anda tak pernah buat. Tapi anda buat. Saya punya hashtag sekarang just buat. Just do it. Tapi bahasa Melayu dia just buat. Hashtag just buat. Buat je. Tuan Aziz tanya saya tadi macam ni nak mula bisnes, jual something, lepas tu pergi daftar SSM. Dan selepas tu apa saya nak anda buat? Paling senang, follow saya. Masuk grup saya. Masuk grup saya di Nak Urus Bisnes FB Close Group. Saya ada close FB group, www.nakurusbusiness.com/group. Ini Puan Nura Muhammad. Ni. Dia adalah token Mi Siam. Lepas daftar SM, saya rasa lebih confident, ada lebih motivated untuk take next step. Yes. Sebagai contoh, Puan Nura, dia ada di Facebook Richworks ni. Dia selalu jumpa saya, dah banyak kali jumpa saya. Dia terkemut-kemut dia katanya, takut dia nak daftar SSM. Tapi sekarang saya rasa dia dah daftar SSM. Saya bagi tahu dia senang je, sebab dia dah start jual something, dia dah jual barang. So sekarang dia dah daftar SSM. Bila dia dah start daftar SSM, dia jadi rasa takut. Sebab dia dah ada tanggungjawab. Dia dah takut. Okay, nama dia dah kena masuk dalam
server kerajaan. Nama dia atau nama partner dia lah, tak kisahlah. Nama orang yang terdekat dengan dia, dia dah start masuk dalam server kerajaan. Dah start, kalau dia buat bisnes dapat kena untung, kena bayar cukai. Tak ada isu. Itulah suruhnya supaya anda rasa tertekan. Kalau anda start duduk di bawah radar, itu yang saya cakap tadi, hari ni jual kat pasar malam, esok jadi ejen bantal, esok ejen kosmetik pula, esoknya jual barang lain. Anda tak ada rasa yang anda kena buat sesuatu dengan bisnes anda. Itu sebab saya suruh buat jual something dan kemudian daftar. Dan saya yakin macam Puan Nora, salah satunya, dia memang akan boleh pergi lebih jauh sebab dia dah tahu dah. Walaupun mungkin sales dia dalam proses nak berkembang, sales figure dia, tapi dia dah tahu dah tanggungjawab dia, dia memang kena start buat something lah. So siapa rasa dia belajar sesuatu petang ni 5.30 ni, topik dia agak santai, betul? Tak stres ke tak topik petang ni? Dia akan jadi stres kejap lagi kalau saya suruh anda masuk grup nak urus bisnes tu. Dekat dalam tu ada banyak benda stres. Pergi tengok dalam tu, pergi join grup tu lepas ni. Masuk dalam grup tu dan anda akan tahu betapa stresnya bila duduk dengar saya live. You all akan rasa macam tak apa-apa lah. Apa benda ni, kenapa aku kena faham dia ni? Itulah sebabnya dia akan jadi addicted. Hari ni anda tengok saya, esok lusa anda akan tetap tengok saya juga. Anda akan marah saya sebab saya trigger anda punya situasi, trigger anda punya benda yang anda tak pernah terfikir. Tapi selepas ni saya akan buat lagi gempak lah. Cik Rizal Kasim, badan letih gila ni. Saya pun letih juga, tapi saya tahu saya ada benda. Saya boleh join ke grup tu? Boleh. Tuan Arifin Misran, tu ada link tu. Tim saya Aisyah dah tag. Pergi klik link tu, nakurusbusiness.com/group tu. Masuk grup tu, pergi join grup tu. Nanti kita akan approve. Kadang-kadang saya sendiri yang approve. Kat dalam tu banyak tips pasal, okay, tadi ada ramai yang tanya. Ada tips yang saya cakap tadi. Tadi ada ramai yang tanya pasal tips cash flow, costing, tips tentang HR, cukai. Semua ada kat dalam tu. Pergi tengok kat sana. Banyak video kami tak delete lagi. Macam pagi tadi saya ada cerita, 3 hari ni saya ada cerita live tentang macam mana nak hire kerani. So pergi tengok dekat dalam tu. Sebab di sesi ni saya baru start nak berkenalan dengan anda dulu. Saya especially dekat Instagram. Ni tadi, abang saya nak buka barber tapi tak tahu nak mula macam ni. Okay, last, boleh tak saya cerita sikit ni? Tadi saya cari dia hilang, tiba-tiba dia ada balik. Tadi saya tanya dia. Dia tanya saya macam mana nak buka barber tapi tak tahu nak mula macam mana. Dia kata umur dia 16 tahun. Cik Adadam.co ni. Okay, Tuan Adadam, untuk pengetahuan anda, umur 16 tahun, boleh tak daftar SSM? Belum boleh lagi. Tapi boleh tak potong rambut orang umur 16 tahun? Tanya orang sebelah, 16 tahun boleh potong ke tak? Berani ke tak? Jawapan saya, sepatutnya boleh lah. Tapi dengan syarat awak belajar lah. Jangan tak pernah potong rambut, tiba-tiba nak potong rambut. So, apa cadangan saya untuk Tuan Adadamko? Disebabkan saya rajin membaca dan saya start membaca pada hari Ahad. Mak saya paksa saya masa saya kecil baca surat khabar hari Ahad. Cara saya nak menjawab soalan Tuan adalah, kalau Tuan kata Tuan nak buka barber, silakan. Cakap orang sebelah, silakan. Buka dulu, start. Buat dari rumah ataupun pergi ke rumah orang potong. Start buat. Dapatkan income, dapat duit. Dan selepas tu kalau dah rasa macam boleh buka satu kedai barber sendiri, buka, tapi umur you tak sampai 18 lagi. Gunakan nama parents ataupun nama orang yang family terdekat yang berumur lebih 18 tahun. Saya segalakkan letak nama parents you dulu. Daftar SSM atas nama parents dan run je bisnes tu. Dan anda bekerja untuk entiti tu, bekerja tapi saya tak tahu you 16 tahun tak nak habis sekolah dulu ke? Habiskanlah sekolah dulu. Buat bisnes, run aja, tonton semua benda di Richworks ni. You sangat boleh buat. Saya ada seorang student, toki kedai runcit di Bahau. Dia student Spire dulu. Nama dia Tuan Mizan. Dia lepas SPM dia ada kedai runcit, tapi dia tak boleh daftar SSM. Ni cerita kisah klasik. Saya tak tahu Tuan Mizan ada ke tak. Aisyah tolong tag Tuan Mizan Maidi. Tuan Mizan punya case lebih kurang macam Tuan Adadamko ni juga. Apa you boleh buat, dia run dulu bisnes tu. Dia buka dulu kedai runcit tu. Dia ada duit, saya rasa dia sorok bawa bantal ke masuk dalam tanah ke apa, dia sorok lah duit tu kat mana-mana. Sebab saya tanya dia masa dulu, Tuan Mizan suruhlah daftar SSM, senang, you boleh simpan duit apa semua. Dia kata tak nak, tak boleh sebab umur dia tak sampai 18 tahun. So, saya cakap dengan dia, okey, suruhlah letak nama mak. Dia kata mak dia tak nak. So apa dia buat, dia tunggu sampai umur dia 18 tahun. So baru-baru ni, bulan 8 baru ni, dia dapat 18 tahun, dia pergi daftar SSM dan sekarang dah
Dia dah boleh daftar SSM dan kedai dia dah ada account bank, kedai dia dah ada SSM. Dia run je bisnes dia dulu. Tapi adakah sebelum tu dia tak run bisnes dia? Sebab dia umur tak cukup umur tak boleh daftar SSM? Tidak. Saya cakap dengan dia, run je dulu, simpan duit dulu. So, Alhamdulillah sekarang dia dalam proses nak betulkan bisnes dia balik. Dan moving forward dia akan go back balik ke itulah, akan kembali bangkit. Untuk dia tengah bangkit lah, dia tengah structure dia punya cash flow. Dia dah datang kelas cash flow saya, kelas costing saya. So dia tengah run bisnes tu. Dia ada kedai runcit tuan-tuan dan puan-puan. Lepas SPM dia ada kedai runcit. Saya tak tahulah kita berapa ramai yang kita ada kedai runcit. So macam tuan ada Adamku, adakah you nak buka barber, you rasa nak buat? Saya rasa you just buat je. Hashtag just buat je. Buat je, buka je kedai barber tu. Lepas tu you kena daftar SSM. Kena daftar SSM. Sebab kalau you tak daftar, you sebenarnya tak akan grow you punya business. Sebab you akan relax je. Benda tu macam tak ada api yang membakar, pressure tu nak bagi you ambil serius business you ni. Okey ke tak okey ni? Tiba-tiba topik ni jadi deep lah. Asalnya topik ni, topik live hari ni adalah amalan membaca, tuan-tuan dan puan-puan. Dah jauh pula pergi kan? Yes, sebenarnya tujuan dia tu. Saya memang nak go deep, tapi bagi tajuk ringan, lepas tu baru go deep. Kalau dari awal bagi tajuk berat, takut orang tak tengok. Okey, boleh? Itu saja untuk hari ni. Tahniah kepada anda yang kita dah go through hari ketiga betul-betul. Berikan tepukan kepada anda. Hari ketiga betul-betul di kopi panas. So, saya minum kopi saya dulu sikit. Okey, so kopi pun dah suam. Dah tak jadi panas dah. Sebab tadi dah panas dah. So, okey, ada Adamku. Saya harap boleh jumpa anda di program Richworks. Boleh tanya tim, boleh tak datang? Boleh datang. Start dah datang. Tapi saya harap anda habiskan sekolah dulu. Sekolah kena habis sebab kat sekolah lah kita belajar membaca dengan betul. Habiskan sekolah dulu. Habis sekolah, pergilah potong rambut orang. Tak ada isu pun. Hayalah tim, hayalah staff semua. Datang. Tengok video kami secara percuma. Datang. Tolong datang. Terima kasih Tuan Syahrul Amin. Selalu tengok saya punya live. Saya pun perasan juga. Mr. Syahrul Amin 24. Umur 24 ke? Ke tahun depan kena tukar jadi 25. So, tuan-tuan dan puan-puan, apa saya nak anda tolong saya last? Boleh tolong saya? Last, satu. Tolong saya last, okey? Apa saya nak anda tolong saya adalah, pertama, saya nak anda tolong join group nakurusbusiness.com. Join group nakurusbusiness.com. Tu, yang dekat Facebook group tu, Aisyah, tim saya dah tag. Klik yang tu. Dekat sini kita ada say hi di Instagram Nak Urus Business. So, anda juga boleh follow Instagram Nak Urus Business. Anda boleh masuk join group Nak Urus Business tu. Dekat situ kita macam-macam benda besar kita nak buat. Dan of course, tiba-tiba Aisyah ada bagi tahu saya ada run program. Yes, saya ada program cost analysis dengan smart cash flow. Itu adalah kalau anda nak belajar lebih lanjut tentang urus cost, setting harga, tentang macam mana nak pandai urus duit. Itu kepakaran saya. So tadi saya nampak pengetua Aspire Tuan Hafiz Jasmi yang selalu bersiaran pagi. So Tuan Hafiz Jasmi bersiaran 7.30, saya live 5.30. So kami macam pairing lah. Kembar tak seiras. Dia ambil pagi, saya ambil petang. Bijak dia. So petang dia boleh relax. Saya pagi pun ada, petang pun ada. Tapi tak ada isu. Yang penting anda semua start untuk nampak value yang kami betul-betul di Richworks nak berikan kepada anda. Okay? So itu saja untuk hari ni. So topik hari ni adalah amalan membaca di hari Ahad. Tapi itu sebenarnya trik saja. Siapa yang baru start tonton live ni boleh tengok balik. Trik je amalan membaca ni. Sebab ending dia jadi lagi deep. Dan ending dia tiba-tiba ada topik-topik lain pula. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa esok pukul 7.30 pagi bersama dengan Tuan Hafiz Jasmi. Seperti biasa, dia ada topik yang sangat-sangat padu makan dalam setiap pagi bagi anda bangun. Dan saya juga nanti, that's why lepas tengok Hafiz Jasmi, Tuan Hafiz Jasmi 7.30 pukul tu Aspire. Kalau anda join group Nak Urus Bisnes, saya ada sesi lain, nama dia sesi tu bangun. Sesi bangun. Kat sini ramai yang tahu sesi bangun. Hashtag bangun Fostrophy. Itu sesi saya. Bangun. Sesi bangun tu pukul 9. Pukul 9 pagi, sesi bangun. Anda boleh tonton, ada 5 edisi sesi bangun. 7. Kalau anda join group Nak Urus Bisnes, saya ada 7 live sejak daripada Isnin minggu lepas. Hari-hari. Pergi masuk group Nak Urus Bisnes tu. Video free. 7 hari punya video. Lebih kurang dekat 7 jam. 6 jam lebih kot video tu. Total. Saya buat live. Pergi tonton video percuma. Banyak gila. Cakap orang sebelah. Percuma. Gratis. Pergi masuk group tu. Kita ada banyak video percuma. Pergi join. So anda akan boleh tengok lah macam mana benda yang best saya share untuk anda. Okay? So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi esok insyaAllah 5.30 juga di Instagram Richworks Official dan juga di Facebook Richworks.
Saya harap anda dapat manfaat hari ini. Saya harap saya boleh jumpa anda secara live juga di mana-mana program Richworks. Boleh tanya tim kami apa program saya buat. Tapi sementara tu saya nak anda masuk grup Nak Urus Bisnes tu dulu. Boleh? Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana menonton sampai dari mula sampai habis. Siapa yang masuk dekat tengah-tengah, lepas ni join balik, tengok balik, dan saya harap memberi manfaat kepada anda semua. So, teruskan membaca, jadikan membaca amalan mulia, dan pastikan anda tahu yang tajuk amalan membaca ni hanya trik je. Ada benda lagi deep dekat dalam tu. So, terima kasih kerana menonton. Take care. Assalamualaikum.